Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Aidiladha. Apa khabar para penonton semua? Kalau kita lihat hari ini adalah Hari Raya Aidiladha dan ramai orang di luar sana sedang sibuk menyediakan juadah untuk Hari Raya dan juga persiapan untuk ibadah korban. Anda bersama saya dalam rancangan Tipstar, Foodista, Refleksi Food Safety. Saya Muhammad Fazil Haji Yaakob. Ya, dan saya Fakhrul Razi Kamaruddin. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah ya Ustaz. Ya, dan kita juga hari ini bersiaran juga di Facebook dan juga YouTube, bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Cik Fazil. Ya, betul. Jadi kita nak, kalau boleh para penonton semua yang tengah tengok kita ni, kalau boleh like, komen dan share. Subscribe lah ya. Share ramai-ramai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cik Fazil, macam mana raya tahun ni? Alhamdulillah Ustaz. Hari ni saya rasa macam fresh. Ya. Tahun buat korban tak tahun ni? InsyaAllah Ustaz. Pada tahun ni saya buat korban di Terengganu. Ini di kampung isteri saya lah. Kira jadi acara tahunan lah ya. Macam tu Ustaz. Pernah sembelih lembu tak? Setakat ni saya belum pernah lagi Ustaz. Tapi tengok tu biasalah Ustaz. Cuba sembelih. Dah sembelih tu, diri balik lembu tu. Kan tak ada lagu apa ya. Tapi ada juga jadi kan. Ya, betul. Macam-macam lah. So hari ni kita dalam rancangan kita ni, kita nak cerita apa, Cik Fazil? Topik kita punya rancangan ni dulu. Mungkin penonton kita nak tahu ni. Okey Ustaz. Sebenarnya kita berada dalam rancangan apa? Tipstar, Foodista, Refleksi Food Safety. Apa yang dikatakan dengan Tipstar, Foodista ini? Okey, Tipstar, Foodista ini adalah berkaitan dengan petua-petua dalam penyajian makanan, di mana makanan yang kita saji itu mestilah bersih, selamat untuk dimakan. Ada tips atau petua dalam tu. Jadi kita ada refleksi kepada food safety itu sendiri, iaitu berkaitan dengan aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan. So itu yang Foodista tu? Ya, benar Ustaz. Bunyi hipster lah Cik Fazil ni. Memang rancangan kita ni agak nampak catchy Ustaz ya. Dia Tipstar, Foodista, Refleksi Food Safety. Jadi para penonton semua, tolong ambil nota lah. Nota, sebab banyak ilmu yang akan dikongsikan oleh Cik Fazil sini. Dia orang KKM, dia tahu kan. Kita kadang-kadang takut ibadah korban ni jadi adat saja kan. Dia tak tahu macam mana keselamatan di sudut kesihatannya dan sebagainya lah. Okey Ustaz, topik kita pada hari ini Ustaz yang kita akan bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan daging korban yang afdal dan juga selamat Ustaz. Ya. Jadi biasanya kalau kita lihat bila upacara ibadah korban itu dilaksanakan? Baik Cik Fazil, ibadah korban ni kalau kita tengok bila kita sebut raya haji lah Ya, betul. Raya haji selalu kalau lepas raya Aidilfitri tu masuk lepas Syawal, Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah. Jadi bila, iaitu 10 Zulhijjah. Bermula 10 Zulhijjah itu hari raya pertama Aidiladha, dan juga kita boleh lanjut lagi korban tu pada 3 hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau kita tengok kenapa panggil raya haji, sebab masa tu musim haji kan. Daripada 8, 9, 10 kan. 8 tu ada hari Tarwiyah, 9 adalah hari Arafah, 10 tu hari raya Aidiladha. Kalau di sana dia orang berwukuf di Arafah kan. Kita puasa sunat Zulhijjah. Kemudian sama-sama kita menyambut hari raya Aidiladha tu dengan buat korban lah. Jadi hari tasyrik tu sebagai melengkap. Jadi kalau tak sempat buat hari raya pertama, hari raya kedua, ketiga, keempat tu kita boleh buat lagi. InsyaAllah. Kalau tidak lepas pada tarikh itu jadi penyembelihan biasa lah. Dia jadi kalau buat akikah ataupun kita kata sembelih biasa, boleh lah. Sebab sembelihan sentiasa berlaku kan. Ya, cumanya ini kita nak kata yang disyariatkan dalam Islam lah. So nak buat apa-apa dalam ibadah ni, dia kena benda yang syariat. Kan, jadi kena ada ilmu lah sikit. Tapi bagus juga kita nak bincangkan hari ni dari sudut syariat Islam dan juga bagaimana dari sudut islamiknya dan juga saintifiknya. Ya, benar. Sebab takut nanti ada yang salah faham kan. Dia kata mungkinlah ada segelintir yang kata korban ni macam dia kata tak sepatutnya berlaku. Kan, dia kata macam menzalimi binatang. Itu kita nak bincang hari ni. Macam mana kita nak tengok dari sudut Islam, korban tu sebenarnya dia adalah satu rahmat untuk haiwan itu sendiri dan juga untuk manusia lain. Dan sudut saintifiknya pula, keselamatannya. Okey, kalau dari segi aspek keselamatan makanan pula, kita bermula sebenarnya Ustaz, bermula daripada rantaian makanan itu, iaitu bermula daripada ladang sehinggalah ke meja hidangan. Baik. Berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini,
Ya Ustaz, apa yang dikatakan dengan daging korban yang afdal tu Ustaz? Daging korban yang afdal Baik, pertama sekali kita kena tahu bahawa ibadah korban ni dia bukan adat lah. Balik kampung mana nak masuk korban. Kan kita kata kau tahun ni tak buat korban ke? Macam tadi kita borak kan. Ya, betul. Kadang-kadang ada orang dia ingat tak buat korban ni tak jadi raya dia kata. Kadang-kadang tu dianggap itu sebagai adat saja. Adat sajalah. So kita kena tahu juga adat tu dia rupanya dia ibadah. Dia ibadat. Kalau bahasa kita ibadat lah kan. Bahasa Arab ibadah. Kenapa ibadah? Sebab dia adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, disyariatkan untuk agama kita, agama Islam, yang berlaku yang kita cerita tadi bermula pada hari raya pertama Aidil Adha. Ambil sunnah daripada mana ni? Sunnah ni daripada peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dilakukan dia bermimpi untuk korban anak dia. So semua tu ada related tu. So kita tak payah pergi deep sangat, tetapi saya nak cerita kita kena tahu aku buat ni ibadah. So bila kita buat ibadah, kita kena tahulah dia punya cara-cara dia yang betul. Jadi kita korban ni untuk siapa? Bukan setengah orang dia buat korban ambil untuk dia semua. Sebenarnya para fuqaha mengatakan bahawa kalau kita buat korban 1/3 je kita ambil. Oh, dia ada bahagian-bahagian dia tertentu. 1/3 kita bagi kepada fakir miskin. 1/3 kita hadiahkan kepada jiran tetangga. Nampak tak? Bukan untuk kita semua. Jadi di situ kita tahu bahawa yang afdal adalah kita mengikut syariatnya, caranya yang betul, dan di sana mungkin ada aspek keselamatan yang boleh kita bincangkan. Macam mana? Okey, kalau kita lihat untuk daging, untuk menjadikan daging itu selamatlah. Lazimnya Ustaz, kalau kita lihat haiwan itu sendiri semasa sebelum penyembelihan lagi. Bermula daripada haiwan itu kita pilih ataupun kita tengok dari segi faktor kebersihan pada haiwan ataupun faktor penyakit yang ada atau tidak. Berbalik kepada pra penyembelihan itu Ustaz Kalau kita lihat bagaimana keadaan haiwan itu sebelum kita nak sembelih. Haiwan untuk kita sembelih ni mestilah haiwan tu dia haiwan yang sempurna lah. Yang terbaik yang kita nak korbankan. Kalau kita tengok dalam syariat Islam pun, kalau kita tengok dalam syariat Islam dalam ilmu fiqah lah, dia kata mestilah haiwan tu tidak cacat. Tidak cacat, dan juga kita kata haiwan tu sihat. Kalau kita bahasa kita jangan asal boleh lah. Asal boleh korban cari yang murah kan. Contohnya murah, lembu tu pun kaki pun dah, telinga pun tak ada saiz. Telinga dah tak ada dah. Allah Akbar. Macam mana kita nak korban tu? Sebab tu saya sebut tadi di awal-awalnya tadi adalah tujuan untuk kita buat pengorbanan untuk siapa? Untuk orang ke ataupun kita persembahkan kepada Allah SWT, sebab dia adalah syariat. Maka di sana tadi haiwan tu terdahulu perlu yang sihat dan juga sempurna. Lepas tu keadaan haiwan ni pula diperlulah direhatkan. Dia tak boleh yang stres, yang kita kata menyeksa binatang. Sebab perkara ni disebut juga dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis ihsan. Ihsan ni maksudnya perkara apa ni, kasih sayang kan dalam kehidupan kita ni, ke atas setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu nak lakukan sesuatu pembunuhan ataupun buat korban, mestilah buat sebaik-baik korban yang kamu buat. Apabila kamu nak melakukan satu penyembelihan, wa idza zabahtum fa ahsinuz dzibha. Apabila kamu nak buat penyembelihan, mestilah sebaik-baik penyembelihan. Dia tak boleh yang asal boleh tadi tu. Jadi dari sudut apa? Dari sudut kita tak menyiksa binatang. Macam mana? Iaitu wal yuhidda ahadakum syafratahu, iaitu kamu tajamkan pisau kamu. Tak boleh yang tumpul je Fazil. Dan juga last sekali fal yurih zabihatahu, dan rehatkan binatang korban tadi. Imam Nawawi sebut rehatkan bermaksud jangan kita korban tu member dia tengok depan. Tak boleh. Tak memang viral tu. Dia bagi tahu kawan-kawan yang lain. Itu yang lembu lari tu. Dia dah keadaan yang stres. Betul. Tetapi kalau kita lihat Ustaz, kalau dari sudut pandang biokimia itu sendiri, kalaulah haiwan itu dalam keadaan yang stres, di mana apabila kita mengadakan penyembelihan, daging haiwan itu sebenarnya dia akan jadi keras dan tidak berjus. Itu kalau kita makan daging itu, lihat tu Ustaz. Ini kerana apa? Dalam proses rigor mortis ataupun proses kekejungan ataupun kejang, di mana otot tu haiwan itu menjadi kejang setelah disembelih, dipanggil proses rigor mortis. Jadi proses rigor mortis ini penting, di mana adenosine trifosfat ataupun ATP yang ada pada
haiwan berkenaan, iaitu tenaga untuk haiwan itu dikata untuk mengeluarkan darah dengan sempurna. Jadi kalau dia dalam keadaan yang stres, jadi dia punya itu tak cukup tenaga, Ustaz. Masya-Allah. Jadi haiwan itu daging yang dihasilkan itu selepas sembelih dia tidak mencapai kemuncak rigor mortis itu sendirilah dalam proses tak sedap. Dan dari segi faktor kebersihan juga kena amalkan, iaitu kalaulah Ustaz kata tadi kena tajamkan mata pisau, tapi dalam konteks kebersihan dan juga keselamatan makanan, pisau itu juga amat penting. Tak boleh guna juga pisau yang berkarat. Kena bersih. Kena bersih. Kerana apa? Kerana ataupun pisau yang karat itu dia boleh mencemarkan daging yang kita hasilkan. Apabila kita sembelih dia, jadi pisau tu dah berkarat ni, Ustaz, kan? Betul. Lagi satu dah lah tumpul jadi aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan yang ada pada daging itu juga akan tercemar sebenarnya, Ustaz. So barang-barang alatan-alatan pun kita kena jaga juga. Ya, dari segi aspek kebersihan dan juga keselamatan, dan juga kawasan persekitaran juga kena bersih, Ustaz, kan? Jangan adalah di tempat-tempat yang ada dihurungi lalat, tempat yang ada najis. Kalau boleh biarlah tempat persembelihan itu dia ada kanvas yang bersih. Betul. Saya suka kanvas tu bila dia ada satu tempat, sebab biasa bila kita nak sembelih nanti kan kita akan buat proses melapah. Ya, betul. So, kena ada tempat acik-acik tu nak duduk, nak semak sambil-sambil cerita, kau buat cerita raya macam mana kan. Jadi pas dia tengah duk cincang-cincang daging tu, tempat tu kena elok, kena bersih, dan kalau boleh tempat yang kita kata selamat lah. Ya, dan keadaan kawasan tu bersih lah, dan maksudnya tak ada lagi kekotoran dan juga pencemaran yang boleh berlaku. Kalaulah kawasan-kawasan tu di tempat yang najis misalnya, banyak lalat dan sebagainya, macam mana kita nak lapah, Ustaz? Susah juga tu. Kita takut makanan tadi tu dah halalan dah, tapi dia tak thayyiban. Dia tidak baik sebab dia takut dijangkiti dan sebagainya, kan. Seterusnya adalah berkaitan dengan topik penyembelihan. Maksudnya kita nak proses untuk menyembelih haiwan berkenaan tu. Jadi kalau lihat banyak tempat, Ustaz, kan, biasanya korban ni kita adakan dekat surau, dekat masjid, dekat balai raya, dekat taman-taman. Jadi tempat pemilihan tu mestilah macam mana kalau Ustaz, kalau dalam bentuk Islam pula? Tempatnya tadi kalau dia tak adalah dikhususkan kena nak dalam dewan ke tidak. Yang penting tempat tadi tu boleh disaksikan. Disaksikan, ramai dia sunatlah kalau kita kata orang yang masuk korban tadi tu disaksikan, sebab Nabi pun menyuruh anak dia kalau buat korban, wahai Fatimah, pergi tengok apa ni sembelihan kamu. Sebab dia sebelum darah tu sampai ke tanah, pahala tu dah diterima Allah Azza wa Jalla kalau ikhlas niat kita. Sebab itu kita disunatkan untuk tengok. Jadi tempat-tempat tadi tu pula, kalau macam kita perlu juga ikutlah juga SOP yang disediakan oleh KKM dan sebagainya, kan. Tak boleh buat dalam rumah. So benda-benda tadi tu perlu diambil kira lah, supaya selamatnya dan juga mudah urusan penyembelihannya. Tapi kalau kita lihat penyembelihan lazimnya kita lakukan di abattoir ataupun di tempat-tempat penyembelihan yang telah pun diiktiraf lah. Tapi ada juga penyembelihan-penyembelihan ini tempat-tempat yang lokasi, kalau ikutkan dari segi aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan, kita perlu juga melihat sudut pandang daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi cara tempat itu untuk kita salurkan darah yang akan mengalir itu sendiri, bagaimana tempat dia untuk kita lupuskan sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa penyembelihan itu sendiri. Betul. Biasanya macam kalau di surau-surau ataupun masjid, kan, ataupun di tempat-tempat penyembelihan, dia dah ada tempat dia dah. Tempat kalau kita sembelih di mana nak salurkan darah tadi, kita kata lubang lah. Ataupun kalau di mana yang lupuskan sisa-sisa penyembelihan tadi tu, kena ada tempat dia juga, supaya kita nak buat ibadah ni, kan, dah cantik dah, tetapi takut menyusahkan jiran pula. Apa tu orang viral pula, Ustaz? Buat sembelih tiba-tiba biarkan sisa-sisa berbau busuk, pencemaran dan sebagainya. Jadi orang kata memberikan pencemaran pula kepada orang awam misalnya, menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Tapi kalau kita lihat untuk penyembelihan, Ustaz, bagaimana ketika kita sembelih haiwan tu, bagaimana kita nak memutuskan urat teknik penyembelihan itu sendiri, kaedah penyembelihan. Baik, pertama sekali ni saya nak ajak cara orang tua-tua senang bagi senang faham. Binatang korban itu sendiri, tadi kita cerita dia kena rehat, kan. Dia kena relax, jangan pergi pusing kepada muka member dia. Tak boleh. So kita disunatkan menghadapkan binatang korban ke arah kiblat. Kemudian apa yang Nabi SAW buat, Nabi akan niat dulu. Pasal niat, iaitu kita kena niat lah untuk kita buat tu adalah sembelihan kurban. Orang yang diamanahkan untuk buat penyembelihan, biasanya
kalau dalam borang kita buat borang sembelihan tu kan, ada nama-nama dah. Ada nama-nama. Cik Fazil masuk, kalau lembu tujuh bahagian. Ya. Kalau kambing tu seorang dia lah. Ya, betul. Jadi dalam 7 bahagian tu kita dah serahkan kepada orang tukang sembelih tadi. Jadi tukang sembelih tu dia kena niat lah untuk sembelihan apa, korban ke akikah ke macam mana, sebab dia caranya sama tapi niat tu penting kan. Ya, betul. Apa-apa pun ibadah kita ni adalah niat. Innamal a'malu biniat. Setiap perbuatan kita tu bermula dengan niat. Jadi bila kita niat kerana korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kena sebut nama Allah. Sembelihan tu Nabi akan takbir lah. Kita kalau kita nak senang takbir raya tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu sebenarnya jangan nangis pula. Allah. Rasa raya kan. Memang hari raya kita kena seronok. Syahdu Ustaz semua yang tengah menonton tu takbir sama-sama. Jadi bila disebut nama Allah, barulah korban tadi sah. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alatan yang digunakan. Pisau tu mesti yang tajam. Mesti yang tajam betul, yang dia dah diasah, tapi jangan asah depan dia. Itu buat adab juga, jangan dia asah depan binatang, dia tengok atas bawah kan. Itu yang lari tu. So kita asah dulu supaya nak mempercepatkan proses penyembelihan tadi. Okey. Jadi tak boleh guna tulang, tak boleh guna gigi. Kawi kokak pula lembu tu tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat dia. So kita kena pakai pisau yang tajam lah. Jadi bila kita dah pakai pisau yang tajam tadi, urat mana yang nak putuskan. So yang di sinilah paling penting ialah kita putuskan dia punya saluran pernafasan dia, ataupun kita kata urat marih, dan juga halkum tadi, saluran makanan dan juga saluran pernafasan. Mesti putus di kedua-dua ni. Jadi sebab tu bila kalau pengalaman saya bila saya sembelih tu, ada pakcik-acik tu dia kata, okey dah habis. Dia akan bagi tahu urat mana putus. Kadang kita dah sembelih tu kita tak perasan. Kita tak tahu, kita takut bila dah keluar darah tu, kalau teknik tak kena memancut darah ke muka. Allah. Jadi kita kena tahu juga teknik. So sebenarnya adalah putusnya kedua-dua urat tadi. Betul tu Ustaz. Kalau kita lihat penyembelihan itu perlulah kita memotong salur pernafasannya. Betul. Dan juga salur pemakanannya. Jadi kalau dalam saintifik ni pula, pengeluaran darah itu amat penting kerana darah ini sebenarnya dia ada banyak bakteria dan juga orang kata kuman lah. Kerana apa? Kalau kita tak mengeluarkan darah yang sempurna pada haiwan penyembelihan itu, dia ada banyak bakteria itu, iaitu bakteria patogenik seperti E. coli ataupun Escherichia coli, ada bakteria Salmonella, ada Bacillus cereus, ada Clostridium botulinum dan banyak lagi bakteria-bakteria yang bahaya. Kerana bakteria ini sebenarnya dia boleh mencemarkan makanan, dan seandainya darah itu tidak dikeluarkan dengan sempurna, maka daging itu sebenarnya tidak berkualiti dan selamat untuk dimakan. Jadi kalau dah ada darah dekat situ yang ada kuman, jadi macam mana kita nak makan Ustaz? Kan kerana makanan itu sudah tercemar walaupun kita selepas itu kita akan proses lah kan, kita akan basuh dan sebagainya. Tetapi pengeluaran darah itu ketika penyembelihan itu amat penting. Begitu juga dalam Islam kan Ustaz? Betul. Sebab tu kita disyariatkan untuk sembelihan tadi tu. Dia panggil dalam kaedah apa dia panggil adhiyah atau mazabih, iaitu sembelih. Kita tak boleh korbankan binatang ni dalam melanggar ke kan, ataupun kena rejatan elektrik ke. Sebab tadilah, sebab darah tu perlu dikeluarkan supaya tidak kena bakteria. Subhanallah. Seterusnya adalah berkaitan dengan cara pengendalian daging korban itu sendiri. Kalau kita lihat daging korban tu setelah haiwan itu dilapah ya Ustaz, kita perlulah nak agihkan. Sebelum kita agih, kita mesti potong dulu daging tu dalam bentuk kecil-kecilan ada daripada karkas dia, iaitu rangka dia tu, karkas dia. Lepas tu kita ada pengasingan, iaitu organ dalaman dia ataupun panggil offal. Ada organ dalaman contohnya paru-paru, dia punya macam-macam lah dalam organ dalaman tu, usus dan sebagainya. Dan bagaimana cara kita nak mengendalikan daging korban itu sendiri. Okey, kalau kita lihat, kita kenalah potong daging itu kecil-kecil Ustaz kan. Tetapi dari segi aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan, penggunaan peralatan contohnya chopping board. Lazimnya kalau kita guna chopping board ni, mestilah chopping board daripada plastik lah, dengan guna kayu, kerana kayu ni juga boleh mencemarkan daging tu kerana memberi kekotoran ya Ustaz kan. Okey, kalau kita lihat dari segi daging itu dipotong-potong menggunakan peralatan yang bersih sebelum kita edarkan. Sama juga macam kita nak edarkan tadi kan, kena ambil perhatian juga di sudut macam nak balut dengan apa. Mungkin kita pakai ambil je kertas-kertas ataupun paper dan sebagainya.
So kita kena prihatin juga dari sudut kebersihan tu. Jadi plastik tu lepas tu kita disyorkan beli plastik yang baru kan, supaya lepas ditimbang tadi semua tu kan, kita masukkan dalam plastik bag tadi untuk dibagikan 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kita kepada orang yang buat korban, 1/3 sebagai sedekah kepada jiran, tetangga dan sebagainya. Jadi kita bagi dalam bentuk berkualiti lah, bersih dan sebagainya. Sebab masyarakat Islam ni Cik Fazil di Malaysia terutamanya, alhamdulillah kita sangat prihatin tentang makanan-makanan yang halal. Kita dah banyak belajar lah, halal itu maksudnya halal ni benda yang dibolehkan dalam agama lah. Yang daging ni boleh, daging ni tak boleh, kemudian cara dia macam mana, maka dia akan jadi halal. Lagi satu cuma aspek thayyiban ini. Thayyiban ini kesucian. Kesucian dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, Allah tak sebut wahai orang yang beriman. Bila aspek makanan ni, kalau semayang ke, kalau puasa ke, wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau bab makanan ni, ya ayuhan nas, manusia itu wahai manusia. Jadi makanlah dan juga minumlah fil ardi, apa saja di muka bumi ni, halalan thayyiban. Yang pertama sekali mestilah makanan tu halal. Yang kedua thayyiban. Thayyiban ni lah yang kita nak sentuh juga Cik Fazil. Yang kita cerita tadilah dari sudut aspek kebersihan dia, keselamatan dia. Itu maksudnya makanan tu manfaat atau tidak, baik atau tidak. Okey, kalau kita lihat daging tu kan, kita potong-potong seperti mana tadi Ustaz katakan, tak boleh guna surat khabar. Sebenarnya dalam kita nak mengagihkan daging yang kita dah potong tu sebenarnya, dan kita tidak boleh simpan dalam surat khabar. Kerana apa Ustaz? Kerana dalam surat khabar itu sendiri dia ada carbon, chemical. Jadi dia boleh menyebabkan chemical migration ataupun penyebaran bahan kimia itu kepada daging tu. Jadi kalau kita balut surat khabar tu dengan daging misalnya, karbon tu dah lekat dah dekat daging tu. Jadi kalau kita nak makan, jadi sifat tu keselamatan pula. Betul. Dan kesucian itu penting ya Ustaz. Okey, kalau kita lihat juga kata nak agih kan, kadang-kadang tu ada setengah tu menggunakan tongcat Ustaz. Allah. Saya pernah tengok guna tongcat, dia potong-potong, letakkan semua daging-daging tu dalam tongcat, sedangkan itu masih ada cat cat tu juga boleh migrate ataupun chemical tu sendiri boleh migrate kepada daging itu. Ada juga guna plastik sampah. Kadang-kadang tu kita tak ada basin semuanya kan. Jadi digunakan plastik sampah untuk meletakkan daging korban tersebut. Jadi dalam konteks ini sebenarnya bahan-bahan recycle ni sebenarnya yang bukan peralatan yang disediakan khusus untuk mengagih ataupun menyimpan daging tersebut, maka kena lihat juga Ustaz. Jadi kalau kita lihat mereka yang mengguna, kita kena tegur Ustaz ya? Ya. Sebab apa? Ini boleh menyebabkan penyebaran kepada pencemaran dari segi kimia. Tadi kita cerita pasal bakteria dan sebagainya. Kimia juga boleh menyebabkan kesucian pada daging korban itu sendiri. Jadi nak makanan tu kalau boleh yang halal dan juga dia bagi kesihatan, manfaat kepada kita. So kena take note lah. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah masih lagi bersama dengan kita, saya Fakrul dan juga Fazil. Fazil. Okey Cik Fazil Ya, benar. Insya-Allah kita tengah duk cerita tentang pasal korban ni kan. Mudah-mudahan ada semangatlah untuk para penonton kita. Okey, kita nak sambung lagi Cik Fazil. Kalau kita tengok dari sudut pengagihan pula, tadi kita dah cerita tentang proses penyembelihan, kita dah cerita tentang bagaimana cara nak sembelih dan sebagainya, dari sudut keselamatan dan juga syariat Islamnya. Sekarang kita nak cerita dari sudut pengagihan daging tu sendiri. Selepas dah berlaku proses penyembelihan, dah lapar apa semua tu kan. Jadi kita dah sentuh sikit, kita nak detail sikit. Dalam agama kita memberi satu guideline supaya kita tahu bahawa ini adalah ibadah. Bila dia ibadah, dia mesti mengikut syariat ataupun mengikut apa yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam bagi satu guideline bahawa daging korban ni bukan untuk kita semua. Yang tu kita kena faham. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, iaitu makanlah sedikit saja daripada dia dan bagilah atau memberilah makan kepada orang-orang fakir. Jadi para fuqaha bagi satu guideline lah kepada kita supaya dalam pembahagian ni sama ada kita boleh buat 1/3 kita ambil, dan afdal juga kita sedekahkan 2/3 kepada orang-orang fakir. Okey, ataupun boleh juga kita buat 1/3 kita ambil, 1/3 untuk sedekah kepada orang fakir dan 1/3 kepada orang yang mampu, orang kaya, orang jiran-jiran kita kan. Saudara mara pun boleh. Saudara mara boleh. Jadi kita boleh bagi tu. Tetapi yang lebih afdal apa dia? Iaitu kita sedekahkan semua. Kepada orang-orang yang fakir, dan sebab itulah tujuannya kita buat korban.
Jadi di situ juga ada perbincangan sama ada boleh tak bagi kalau kepada yang bukan Islam. Daging ni boleh tak boleh. Di sini ada perbincangan para ulama panjang lah. Tapi secara kesimpulannya tengok dulu. Kita dahulukan terlebih dahulu kepada mereka yang memerlukan itu golongan-golongan fakir di sudut dalam agama Islam sebab dia adalah daging ibadah. Dia adalah daging korban. Kalau jika ada dah sempurna dah yang lain, ada keperluan, baru boleh kita bagi kepada jiran tetangga kita yang mereka ni bukan Islam tetapi mereka adalah jiran yang baik. Jadi di situ tengok keperluannya lah. Maka kat situ kita tahu nak bagi yang mana dulu. Takut bawa balik semua. Lepas korban bawa balik semua kan. Ya Ustaz, seterusnya kalau kita lihat dari sudut pandang kebersihan dan juga keselamatan daging korban itu, semasa proses pengedaran ataupun pengangkutan, kalau kita lihat daging korban ini seharusnya dijaga ataupun dikawal dari segi jangan terlalu expose pada suhu yang tinggi ataupun terlampau, kerana daging korban ini sebenarnya dia adalah ada protein. Dia ada karbohidrat dekat situ, dia ada lemak dan sebagainya. Jadi kalau kita dedahkan pada suhu yang melampau, jadi daging ini mudah tengit dan juga mudah rosak. Jadi apa yang kita perlu kawal adalah pengawalan dari segi sudut pandang pengangkutan yang boleh mengawal suhu untuk kita mengedar daging tersebut. Contohnya kalau kita lihat, kalaulah daging korban itu di taman-taman, jadi ada satulah jemaah yang sedang mengumpul daging-daging korban itu dan nak diedarkan kepada penerima-penerimanya lah. Mungkin jauh sikit yang agak jauh. Jadi daging itu perlulah disimpan ataupun diedarkan menggunakan pengangkutan yang spesifik. Contohnya menggunakan truk yang boleh mengawal suhu pada daging berkenaan. Jangan terlalu diekspos. Kalau kita lihat guna lori pickup saja dan tak ada penutup dan sebagainya, cahaya terus direct. Jadi ia boleh menyebabkan daging itu mudah rosak dan tak sampai ke penerima. Pakai lori ais tu boleh? Kalau lori ais tu ada lori berpenepat, dia ada kawalan suhu. Itu yang terbaik dalam kita mengedarkan daging korban supaya ia selamat dan juga berkualiti lah sampai di tangan pengguna. Baik, Cik Fazil, masih lagi kita dalam topik bincangan kita tentang daging korban yang afdal ni dan selamat kan. Jadi kalau kita dah bicarakan tadi tentang proses pengagihan dan sebagainya. Sekarang ni kita nak cerita pula tentang di sudut boleh tak boleh simpan daging korban ni. Dah lepas simpan daging korban ni, dah bawa korban sebagainya, nak simpan pula. Nak simpan, dia kata saya nak simpan lah. Nak simpan, dia ada simpan sampai seminggu, ada simpan sampai sebulan. Boleh ke tak boleh dari sudut agama kita kan. Jadi bila kita tengok dalam hadis sendirilah, Nabi SAW melarang penduduk Madinah. Pada satu ketika Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wahai penduduk Madinah, edarkan daging korban, jangan kamu simpan daging korban tadi. Jangan kamu simpan, ada sebut dalam 3 hari tak boleh simpan. Maksudnya Nabi melarang mereka menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Jadi kemudian para sahabat ni mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni ada hamba, kami ni ada anak-anak fakir yang susah, jadi kami perlu simpan daging korban tadi itu. Dan kami memang dah bagi dah. Maka Rasulullah SAW bersabda, boleh. Maksudnya yang terlepas tu Nabi kata, aku tidak mahu kamu ni berlaku fakir kepada jangan kedekut lah. Maksudnya matlamat kita buat korban tadi adalah untuk bagi makan kepada orang fakir miskin. Jadi Nabi kata kalau simpan dia tak capai, disebabkan pada tahun itu ramai orang-orang fakir miskin yang memerlukan. Maka bila Nabi SAW sebut, makanlah sedikit dan bagilah kepada fakir miskin dan kamu simpanlah sedikit. Boleh kita simpan daging korban tadi supaya di rumah kita pun ada yang memerlukan, mungkin ada saudara mara kita yang susah dan sebagainya. So di situ tercapailah maksud kita boleh tak boleh untuk menyimpan bawa daging korban tadi lebih dekat rumah kita. Tapi mungkin dari sudut saintifiknya pula ada cara-cara yang tertentu untuk menyimpan daging korban ni, Cik Fazil. Okey Ustaz, kalau kita lihat daging korban ni sebenarnya kalau lihatlah daging dia boleh disimpan pada peti sejuk beku selama dalam tempoh sehingga 8 bulan. Tapi lazimnya kita simpan dalam tempoh paling tinggi pun 6 bulan di mana pengawalan suhunya adalah mesti pada suhu negatif 18 darjah Celsius, di mana ia boleh mengawal ataupun mengawet
secara sejuk beku lah. Jadi daging ini tidak boleh disimpan terlalu lebih lama daripada 8 bulan kerana ia boleh menyebabkan freezer burn ataupun pembakaran sejuk. Okey, pembakaran sejuk ini sebenarnya ataupun freezer burn ini berlaku kerana apabila kita simpan suhu tu melebihi tempoh dan pada suhu negatif 18, crystal ice itu akan terbentuk. Jadi pada permukaan daging itu di mana oksigen itulah dah sudah pun masuk di dalam daging itu dan menyebabkan daging itu jadi kristal pada permukaannya. Jadi dia merubah kepada warna pigmen asal daging itu, dia jadi pudar dan sebagainya, dan daging itu tidak lagi berkualiti lah. Boleh makan tetapi tidak berkualiti. Kerana dari segi aspek pemakanannya juga akan berubah, warna dan sebagainya, dan juga kualiti akan berubah. Zat dia pasti berubah lah pasti, daging Ustaz. tadi kan. Sebab tu tak boleh simpan lama. Tak boleh simpan lama. Jadi kalau yang lebih afdalnya, kita bicarakan tentang topik korban afdal kan. Afdalnya lah makan terus. Ataupun segerakan, jangan simpan. Segerakan kita bagi kepada fakir miskin. Sebab mereka memang memerlukan. Kadang-kadang ada orang yang berapa tahun dah tak jumpa daging. Kalau korban di luar negara kan. Kita jumpa juga daging lembu dan sebagainya. Benar, dia orang lembu tu pun tak tahu macam mana. Kan setahun sekali baru jumpa. Maka di sana afdalnya adalah kita segerakan. Sebab tadi kan saintifiknya kata tak boleh kita simpan lama. Sebab takut nanti tiba-tiba dah tak boleh pakai pun, daging tu dah rosak, menyebabkan berlaku pembaziran. Sebab Islam sangat-sangat pentingkan jangan membazir. Okey Ustaz, seterusnya kita ada tips keselamatan makanan berkaitan dengan penyimpanan daging korban itu sendiri dan juga penyahbekuan daging korban, bagaimana kita hendak mengendalikannya. Mari kita saksikan tips ini. Ramai di antara kita banyak dapat daging korban, kemudian masuk je dalam freezer kononnya untuk tahan lama. Sebenarnya, masuk dalam freezer tu dah betul, tapi ada antara kita menyimpan daging dengan cara yang salah. Jadi, ada beberapa tip yang boleh dikongsi kepada penonton supaya daging yang disimpan tahan lama dan tetap segar di dalam freezer. Perkara pertama perlu anda lakukan adalah mengasingkan daging ikut bahagian. Apabila ingin membuat sup, anda hanya keluarkan bekas berisi tulang sahaja. Yang lain-lain kekal di dalam freezer. Kedua, bersih dan cuci daging. Sebaiknya cuci di bawah air mengalir. Selepas dicuci, elakkan dari meletakkannya di tempat terbuka kerana boleh mengundang pembiakan bakteria dan kuman. Oleh itu, segera masukkan dalam bekas dan terus masukkan dalam freezer untuk disimpan. Ketiga, simpan daging dalam saiz sekali masak. Masukkan dalam bekas atau dalam plastik ziplock sebelum disimpan dalam freezer supaya daging tidak mengalami proses pembekuan berulang setelah nyah beku atau thawing. Keempat, simpan dengan bahan perapan. Menyimpan daging yang siap dibersihkan dengan bahan perapan boleh menjadikan daging tahan lebih lama berbanding daging mentah. Bahan perapan paling mudah adalah dengan cara menggaulkan daging dengan garam, gula, bawang, halia dan kunyit. Kelima, anda wajib menyimpan daging dalam bekas bertutup supaya daging tidak mudah dicemari bakteria yang ada dalam peti sejuk atau bahan-bahan lain yang ada dalam peti sejuk. Keenam, perhatikan keadaan freezer dan suhunya. Jangan simpan daging dalam freezer yang padat dengan bahan mentah yang lain dan melebihi kapasiti. Ini menyebabkan suhu sejuk beku tidak optimum dan proses penyejuk bekuan tidak sempurna. Tipstar, Foodista, refleksi food safety. Ya, macam tu punya Encik Fazil. Cara kita ni nak menyimpan daging korban dan juga nak apa? Kita nak nyah bekukan tadi. Dari tips tu kita dah pun berkongsi dengan para penonton berkaitan dengan penyahbekuan. Bermula daripada kita tadi rantaian makanan itu sendiri, bermula daripada ladang sehinggalah ke meja hidangan. Kita ada tips-tips yang kita dah pun berkongsi kepada para penonton semua. Mudah-mudahan manfaat kepada anda semua dan kita dah pun sampai ke penghujung rancangan dan insya-Allah mudah-mudahan ada lagi lah.
program macam ni. Jadi kita nak share kat mana Ustaz? Ya, Kita punya program ini? Anda boleh share Facebook ataupun di semua sosial media anda, Facebook kita. Okey, di bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dalam rancangan kita Tipstar, Foodista, Refleksi, Food Safety. Moga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.